Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimah binti Ramli, pelajar Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur, semester pertama tahun ketiga. Tujuan rakaman ini diambil adalah untuk memenuhi tugasan SHPP 1012 Psikologi Pendidikan di bawah tajuk Teori Pembelajaran Kontraktivis Kognitif. Teori Pembelajaran Kontraktivis Kognitif menurut Jean Piaget. Pengenalan. Kontraktivisme merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana proses pengetahuan disusun dalam minda belajar. Ilmu pengetahuan tidak boleh dipindahkan kepada murid dalam bentuk yang serba sempurna melalui pengajaran guru. Teori pembelajaran kontraktivis kognitif ini bermaksud bahawa guru tidak boleh belajar bagi pihak murid kerana murid sendiri mesti belajar dan perlu melibatkan diri secara keseluruhan aktif untuk merangsang pengaliran pengetahuan secara berterusan agar proses pembelajaran difahami terus kepada murid secara berperingkat. Berikut ialah peringkat perkembangan kognitif mengikut Jean Piaget. Baik, kalau kita lihat gambar raca pertama, 0 hingga 2 tahun iaitu tahap sensori motor atau deria motor. Baik, di usia ini, bayi menggunakan deria motor dan deria yang lain untuk meninjau dan memahami persekitaran. Baik, gambar rajah yang kedua ialah pada peringkat 2 hingga 7 tahun, di mana usia ini adalah di peringkat prasekolah, iaitu tahap pra-operasi. Di tahap pra-operasi, kanak-kanak berfikir secara simbolik untuk selesaikan masalah, tetapi pemikiran masih tidak logik dan mudah diperdaya oleh pandangan yang berlainan. Seterusnya ialah pada umur 7 hingga 11 tahun, iaitu dalam kumpulan tahap operasi konkret, di mana pada tahap ini kanak-kanak berfikir secara logik dan konkret. Kanak-kanak juga boleh menyelesaikan masalah secara cuba jaya. Baik, pada peringkat terakhir iaitu pada 12 tahun dan ke atas, iaitu dipanggil tahap operasi formal. Iaitu kanak-kanak berfikir secara abstrak, konsep hipotetikal dan akibat jangka panjang sesuatu aksi. Maka berikut adalah 4 peringkat perkembangan kognitif mengikut Jean Piaget. Berikut ialah 5 konsep asas teori yang berkait rapat dengan pembelajaran kognitif individu menurut Jean Piaget. Yang pertama ialah skema. Skema ialah model tingkah laku asas individu. Contohnya aksi, bahasa, pemikiran, pandangan ataupun idea yang boleh mewakili ciri tingkah laku adalah disebut sebagai skema individu. Adaptasi dan keseimbangan. Kedua-duanya menggunakan skema sebagai asas tindakan di antara mereka. Kehidupan individu di dalam alam sekitar sekiranya skemanya iaitu bentuk tingkah laku yang sedia ada telah memadai digunakan untuk memuaskan keperluan semasa proses penguasaan diri. Yang terakhir ialah asimilasi dan akomodasi. Jean Piaget merangkumkan murid belajar melalui proses adaptasi, mengorganisasi ilmu atau maklumat baru dengan proses asimilasi, iaitu menukarkan dalam struktur kognitif iaitu skema dengan ilmu dan maklumat yang sedia ada dapat dikukuhkan serta ditambah. Contoh aktiviti pengajaran pembelajaran berasaskan teori kontraktivis kognitif. Sebagai contoh, subjek fiqh, iaitu tema solat fardu. Penerangan pembelajaran. Objektif pembelajaran di akhir kelas nanti, murid dapat menyatakan pengertian solat, menyenaraikan solat 5 waktu beserta bilangan rakaat dan menyenaraikan rukun solat di samping menyenaraikan perkara-perkara yang membatalkan solat dan hikmah solat. Semua ini melalui 2 hala komunikasi. Contohnya juga, sekiranya murid berjaya menjawab soalan-soalan guru berdasarkan penerangan solat fardu tadi, guru haruslah memberi kata pujian, kata galakan dan sokongan agar aktiviti kelas dapat merangsang mereka untuk berminat menyertai segala aktiviti yang diberi oleh guru. Rumusan daripada teori pembelajaran kontraktivis kognitif menurut Jean Piaget.
Guru dan murid mesti memainkan peranan masing-masing. Seterusnya, guru bertanggungjawab menyediakan alat bantu mengajar atau bahan-bahan. Guru juga berperanan menerangkan isi pembelajaran atau menjadi pemudah cara atau penolong dalam setiap aktiviti pembelajaran. Akhir sekali, peranan murid juga harus melibatkan diri secara aktif, secara individu atau berkumpulan agar guru dapat menilai dan memahami tahap kefahaman murid-murid dalam tiap mata pelajaran. Sekian, terima kasih.